Rahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dipermudahkan kita malam ni ada lagi majlis ilmu, alhamdulillah. Jadi kita minta pohon dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita baca ni kita boleh faham, kita boleh amal, dia kekal dalam amal yang soleh, insya-Allah. Itu kita dah minta sama-sama lah. Jadi malam ni muka surat ni nombor 15 dah. Dia kata ni andaian dah. Jika zat yang tidak terhak itu ada mempunyai pengetahuan tentang dirinya tidak terhak. Jadi sebelum bicara ni kita kena faham bahawa zat Tuhan ni tak boleh kata terhak, tak boleh kata tidak terhak. Sebab apa? Kalau kita kata terhak atau tidak terhak, menunjukkan sahih, menunjukkan betul. Dan Tuhan ni maha suci daripada berbentuk. Kerana apa? Kerana dia bukannya jirim, bukannya jisim. Jadi sebab itulah kita kena faham dulu sebelum kita teruskan. Ni maknanya Tuhan tu maha suci daripada terhak dan tidak terhak. Sebab terhak dan tidak terhak ni jirim dan jisim lah gitu. Dia kata jika zat yang tidak terhak itu mempunyai pengetahuan tentang dirinya yang tidak terhak itu, maka zat itu tentulah terhak pengetahuannya. Jadi kalau Tuhan tu tahu betul dia, ni maknanya pengetahuan tu tidak lekat baru. Apabila baru, dia bukan qadim. Apabila bukan qadim, bukan Tuhan. Kita kena pegang bahawa ilmu Tuhan ni qadim. Ilmu Tuhan ni meliputi. Tidak kata ada ukuran terhak, tak terhak, tak. Meliputi semua perkara. Amat-amat banyak. Dan kita hak nyata di kita ni teramat-amat sedikit. Macam Tuhan kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku nyata ke ilmu kepadamu tu kecuali teramat sedikit. Lah gitu. Tetapi ilmu Tuhan tu banyak, tak terhingga. Makna tak ada hak, dia tak ada, tidak ada hak. Alah gitulah. Tak boleh sebut benda lah gitu. Cuma kita tahunya kata banyak sudahlah. Banyak di sibar serbi lah. Tapi walaupun kita sebut sibar serbi, bukanlah ada qadar banyak sebanyak ni atau kurang sebanyak ni. Sebab ilmu Tuhan ni bukannya ada betul. Alah gitu. Bukannya ada hak. Kalau ada hak tak ada betul lah. Betul lah ada. Dia hanya ada 10,000. Betul. Hak dia. Buat dia betul dah tu, betul 10,000. Jadi benda tu maha suci Tuhan daripada berbentuk. Lah gitulah. Jika ianya tidak ada pengetahuan demikian, maka pengetahuannya atau ilmunya tentu tidak sempurna. Jadi kalau ada Tuhan tahu bahawa ilmu dia tu terhak atau tidak terhak, celah tu ilmu dia tu tidak sempurna. Kalau lah lagu tu ni andaian belaka dia. Sebab Tuhan ni dia tahu ilmu dia ni secara kasfi ataupun secara keseluruhan. Berapa banyak tak terhingga. Ilmu berapa? Sama ada diketahui atau tidak diketahui. Sama ada nyata atau tersembunyi. Jadi ilmu dia meliputi semua. Lah gitu. Jika tidak diketahui, itu tidak terhak. Jadi kalau dia tak tahu, maknanya tidak terhak ilmu dia. Berapa weh? Misalnya. Tak tahu berapa ni. Maknanya tak tahu nak bila, maknanya banyak berdoa. Misalnya lah gitu.
bagaimanakah pengetahuan atau ilmunya meliputinya? Jawabnya, zat yang mutlak mempunyai ilmu yang mutlak. Jadi dia guna perkataan mutlak. Jangan royak ilmu Tuhan ni terhad atau tidak terhad. Jadi banyak kau sikit dia tak guna. Ya dia guna sebenarnya ilmu Tuhan ni mutlak. Mutlak di mana hakikat sebenar. Ada belaka. Ada belaka meliputi perkara-perkara ni. Mengikuti nama-nama ni. Mengikuti af'al apa semuanya. Lengkap belaka pengetahuan dia. Dia tahu dah. Sama ada benda tu belum terjadi, benda akan terjadi, benda tak akan terjadi. Semua dalam ilmu dia. Sama ada tersembunyi atau tidak tersembunyi. Dia tahu belaka. Begitu. Zat yang mutlak mempunyai ilmu yang mutlak pada peringkat ini. Yang mana mengetahui dirinya sebagai mutlak. Sempadan tidak ada di sini. Makna tak ada sempadan, tak ada boleh kata hak banyak kau sikit tak boleh. Ya? Dia kata tak ada sempadan. Jadi boleh katanya ilmu Tuhan ni mutlak, sebenar. Ada belaka kalau kita kira gitu. Ya? Zat yang mutlak terhad oleh ilmu yang mutlak pada peringkat yang digelar majhulah. Jadi zat yang mutlak ni ada ilmu yang mutlak tetapi digelar kepada kita ni biar kita tahu majhulah maknanya banyak kita tak tahu. Kita jahil, tak tahu. Tuhan dia tak dia tidak kata royak kata pada masa ni semua ada pada dia dok sikit je dia royak kita. Dengan ilmu sikit itulah hak kita buat dok berasa banyak lah ni. Makna wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tak ada ilmu aku itu ilmu tak amat sedikit. Tapi kita dok berasa alih dah. Kita dok berasa ijtihad dah. Kita dok berasa dengan orang salah-salah kepada kita. Kita dok berasa dok tegur orang salah belaka. Kita je betul, orang lain kazab belaka. Ni kalau ada orang lagi ni, celah diri dia terkazab dah. Kalau dok tegur orang lagi tu. Kalau dia kata benda ni salah, awak tu ambil bukti. Bukti pula jangan so kitab ya. Ni dia ambil so kitab, dalam so kitab ni kata, pakai tu. Ulama ni kata, dia pakai kata. Sedangkan ulama ni banyak. Ada ulama ahli sunnah wal jamaah, ada ahli ulama wahabi, ada ulama syiah, ada ulama hak dia kata ijtihad, ada macam-macam. Jadi kita kalau nak ambil perkataan ulama, kita ambil hak tok guru kita dulu royak jelah. Nak ambil di kepada Imam Nawawi ke, Imam Haramaini ke, Imam Ghazali ke, atau pada Imam Pak Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ke. Jadi ambil orang yang telah disahkan. Atau ambil daripada Hasan Asy'ari ke, Al-Mansur Maturidi ke, atau ambil daripada kalau tasawuf ambil daripada Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan Syekh Kushairi. Itu maknanya kita ambil situ barulah selamat kita dalam sunnah wal jamaah. Lagi tu. Tidak ada sempadan bagi yang mengetahui dan yang diketahui. Makna tak ada hak lah. Tuhan mengetahui pun tak ada hak. Yang apa ni yang diketahui pun tak ada hak di dalam peringkat itu. Apabila ia turun dari peringkat itu, maka rupa atau bentuk yang diketahui menjelma. Itulah sempadan pertama. Jadi apabila ilmu tu nak nyata pada makhluk, iaitu dipanggil makam wahdah. Situ kalau duduk di ahdiyah ilmu tu maknanya mutlak, meliputi.
Ya. Tetapi apabila dia turun kepada wahdah, dia panggil first limitation, iaitu sempadan pertama tu, maka bentuk ilmunya ada yang diketahui atau diberitahu, dia ada yang belum diberitahu, dia ada ilmu yang akan diberitahu. Jadi benda-benda lagi tu ternyata kepada kita bahawa segala ilmu ni milik dia, hak dia nyatanya setengah, hak dia tak nyata lagi setengah. Jadi bergantung kepada keadaan dan bergantung pada masa. Dan apabila dia beritahu tu, maknanya ilmu tu berguna atau boleh dipakai sehingga hari kiamat. Tidak kata terhad serupa umat-umat terdahulu, umat Nabi terdahulu, hak Tuhan rakyat tu hanya diguna pada masa tu je. Bila wujud Rasul lain, maka kena ikut Rasul yang baru tu pula. Tapi bendanya benda sama je, cuma Rasul je lain. Tidak katalah Nabi ada ajar lagu lain, Nabi Nuh ajar lagu lain. Semua Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi itu mengajar supaya manusianya mentauhidkan Allah, supaya manusianya mengakui bahawa Tuhan hanya Tuhan yang satu saja. Tidak Tuhan tu benda lain tak. Tidak kata-kata Tuhan sedangkan benda tu makhluk. Atau tidaklah kata Tuhan sedangkan benda tu batu kayu. Tidak begitu. Jadi Tuhan ni bukan makhluk. Bila bukan makhluk, dia tidak bersifat makhluk. Tuhan dengan sifat Tuhan, makhluk dengan sifat makhluk. Tetapi makhluk ni tidak lari daripada perbuatan Allah. Tuhan yang cipta makhluk, Tuhan yang buat makhluk. Lagu mana makhluk pun, semua hak Tuhan buat belaka. Tak ada makhluk hak Tuhan tidak buat, hak Tuhan tidak cipta. Mana ada dia semua hak Tuhan cipta belaka. Orang kata, kereta Honda ni Jepun cipta, dia kata. Jepun cipta kereta Honda. Zahirnya kita nampak Jepun lah buat. Tetapi hakikatnya Jepun boleh buat atau bagaimana? Mari di ilmu pengetahuan. Ilmu ni mari mana? Dia belajar, Tok Guru dia ajar. Tok Guru dia boleh mengajar tu bagaimana? Mari di ilham. Ilham tu bagaimana? Ilham tu hak Tuhan. Tuhan jatuh ke ilham kepada seorang tu apa? Sebab mengikut hadis Nabi kata man talaba syai'an jiddan wajada. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh atas sesuatu, Tuhan beri lalu. Mesti dapat. Jadi kalau bersungguh sama ada dia orang Islam ke dia orang kafir, kalau benda tu melibatkan dunia, semua boleh berlaku. Melibatkan nak cipta kemajuan dalam teknologi. Kalau kita orang Islam pun, kalau kita bersungguh Tuhan bagi. Lah ni orang Islam tidak bersungguh dalam teknologi. Dia tidak bersungguh dalam menegakkan agama ni. Tidak serupa zaman dulu. Kalau zaman dulu, orang Islam ni bersungguh, sebab itulah dia perang setiap masa dengan orang kafir. Lah ni kita orang kafir hina kita. Orang kafir cabar kita pun, kita kata tak boleh kena hormat ke dia. Apabila kena hormat dia, kena dengar kata dia. Apabila kena dengar kata dia, kita amal hak dia. Jadi punahlah agama kita. Sebab itulah tubik agama kita ni sekular, agama kita ni bebas, agama kita ni serba-serbi ada, capu antara Islam, antara Hindu, antara berapa ni, capu habis dengan paham-paham hak karut marut tu. Yang kita amalkan kenapa? Kerana kita tidak jaga tertib agama kita. Ulama kita tidak pergi sungguh-sungguh jaga tertib agama kita. Begitu juga kerajaan kita, maknanya longgar dalam memegang agama. Tidak kata bersungguh. Tidak kata wak siaran lah. Kerajaan siar ni, TV ni. Kalau ada gabung-gabung kerajaan akan wak mari orang betul-betul pakar. Ada rujuk ke kitab-kitab daripada ulama-ulama terdahulu.
siar kok TV ni secara meluah. Dan kita Malaysia tidak salah sebab agama kita ni tercatat dalam pelbagai persekutuan yang mana agama Islam ni sebagai agama persekutuan. Agama lain tak boleh bebas di Malaysia. Kalau nak bebas kena pergi pak bebas lah. Masa kita kata kena bebas buat Kristian ke, kena pergi negara-negara Eropah. Kalau nak bebas dari segi budaya, pergi Malaysia ke Singapura ke, hak kuat Kristian, hak kuat Buddha. Hindu gitu juga nak kuat ke India. Memang tempat dia tu kuat. Jadi tempat masing-masing dah. Sedangkan kita orang Islam ni terhak lah ni mana je ada. Hak amat Islam betul-betul. Jika amat Islam betul-betul, orang tuduh kita ni macam-macam. Orang tuduh kita ni ekstremis lah, orang tuduh kita ni fanatik lah, orang tuduh kita ni pengganah lah, macam-macam. Sedangkan tidak ada pun orang Islam ni serang orang kafir. Setakat ni lah. Jadi makna orang Islam tidak serang orang kafir, tetapi orang kafir ni mari serang kita, mari kucap perangai tempat kita. Kita tak kucap perangai tempat orang kafir. Sejarah kita cuba tengok. Daripada dulu sehingga hari ni kita tak pernah bunuh orang kafir tu secara sengaja. Tapi orang kafir ni macam-macam dia buat sehingga baru ni kalau kita tengok di Facebook di Malaysia ni ada puak-puak Sami Hindu tu dia kata bunuh orang Islam ni adalah sabir bagi dia. Jadi siapa setara tu demo. Kita tak ada nak bunuh orang kafir kecuali orang kafir menetas kita. Kalau kita tak pernah menetas orang Hindu. Dia nak menyembah Allah gila. Itu hak dia. Kita hak kita, dia hak dia. Dah dia rasa betul buatlah. Kalau dia nak mari bahas dengan kita, duduk rasa dia betul, kita kena rayak secara hikmah bahawa cara dia tu tak betul. Tapi kalau dia tak setuju, dia tak boleh serang kita. Sepatutnya. Ni dah. Dia duduk ancam kita sama-sama. Kalau kita tengok bawah ni, tengok dari siapa dia, tengok dari YouTube, puak-puak apa ni Sami dia, mengatakan bahawa siapa dah masa kita kena serang orang Islam ni. Tu beringatlah. Mudah-mudahan doa supaya benda tu tidak berlaku lah di Malaysia ni. Dah gitu je lah. Oleh yang demikian di dalam peringkat mutlak, ilmu dan lain-lain sifat hilang di dalam zat. Jadi, kalau dah sapa kepada peringkat ahdiah, barulah nyata Tuhan nyata kepada kita ni bahawa sifat tu tak ada. Bila nyata zat, sifat tu telah hilang. Kita nak suruh faham beginilah. Kita ambil kita makhluk ni. Katalah kita nak kena sangat lagu mana berupati ni. Nak kena sangat. Maka orang tu royak berupati ni begini-begini. Hak ni royak paruh, hak ni royak sayap, hak ni royak bentuk tubuh. Macam-macam mari cerita kita. Ni. Si bos Rebi cerita kita lah. Gini. Lepas tu, pada hari tertentu, orang petunjuk kita, itulah berupati je. Bila kita tengok berupati tadi, tak mikir dah sifat orang royak tu. Lagi ni. Lagi ni. Menunjuk kalau dia sapa kepada peringkat ma'rifatul zat tu, tak kecek dah lah. Tak ada nak royak. Sifat tergelar raib. Tak ada dah. Sebab nyatanya zat lah gitulah. Dan zat tidak terhad oleh ilmu. Pada peringkat ini, ianya batin pada diri sendiri. Makna, zat ni, tak boleh. Tidak terhad mana tak boleh nak kecek secara ilmu. Kita duk rayak zat begini, tu bukan zat. Sifat. Sebab apabila kita rayak, nama dia perihal. Hal bagi zat tu adalah sifat.
Oh, kita royak sebab kata burung pati ni sayap begini. Simpak. Burung pati dia, begitu juga ke Tuhan ni. Tuhan ni ada wujud. Sifat. Tuhan ni tidak serupa dengan makhluk. Sifat. Tuhan ni maha kuasa. Sifat. Jadi sifat berlaku. Kita royak tu hal bagi zat tu sifat berlaku. Tetapi sifat tu tidak nyata kalau dia tu tidak melazimi di zat, sifat tak nyata. Jadi kudrat tu nyata kerana dia melazimi di zat tu. Lagu tu. Cumanya lah ni kita kena faham Tuhan ni menyatakan sifat-sifat terutama sifat ma'ani dia tu, dia menyatakan di kita, di makhluk ni. Terutama kita manusia ni, sifat kudrat, iradat, samuk, bahasa kalam tu, sifat tu nyata di kita. Tetapi kita kena ingat sifat tu bukan hak kita. Bukan sifat kita. Tetapi sifat tu hanyalah Tuhan nak royak supaya kenal ni dia. Sebagai pengenalan, sebagai dalil, sebagai bukti adanya Allah. Jadi sebab itulah kita guna untuk mengenal Allah ni dalam ilmu yang dihukumkan sebagai hukum akal. Jadi hukum akal lah yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan ni. Kita tak bicara perkara yang berkaitan dengan ketuhanan ni dalam hukum syarak. Dalam hukum syarak hanya nak bicara gapo kita nak buat. Fardu ke, sunat ke, haruf ke, makruh ke, haram ke, tu pula. Begitu juga dalam hukum hukum adil, hukum adat ni hanya nak bicara ke sebab musabak syarat masruk tu je lah. Nak bicara kalau kita makan biasanya kenyang. Tapi keputusannya yang mengenyang. Kata Allah, bukan hak lain. Bukanlah nasi tu boleh mengenyangkan kita. Dari segi akidahnya, dari segi zahirnya, kita katalah kita makan nasi tu kenyang. Tetapi secara akidahnya dalam kita tu, kita kena tahu bahawa, kita kena pegang bahawa kenyang kita tu adalah kerjaan Tuhan. Tuhan yang mengenyangkan kita tu. Lagu tu. Sebenarnya ada zahir dan ada batin itu terhak. Terhak tu mana tidak mutlak. Dan mutlak. Yang satu, janganlah dicampur aduk dengan yang lain. Yang tidak mutlak mengenai mengetahui tentang tidak mutlaknya. Jadi mutlak lain, tidak mutlak lain. Jangan campurlah sebab dia tu berlawanan. Benda berlawanan ni tak boleh letak sekali. Misal kita kata kita nak bercara antara ada dengan tak ada, tak boleh. Ada suku, tak ada suku. Nak bercara besar dengan kecil ke, nak letak sekali, tak boleh. Dari segi ketuhanannya, maknanya, kita tak bolehlah nak bercara. Lagu mana? Kudrat ni, kita nak suku. Ni kudrat makhluk. Ni kudrat Tuhan. Tak boleh lah. Tak boleh kita nak suku begitu. Sebab kudrat ni sifat Tuhan, maka wajib duduk di zat Tuhan. Lepas tu berjirim jisim ni ni sifat makhluk, maka wajib duduk di makhluk. Sifat jirim jisim ni duduk di makhluk. Atau sifat ada kita ni dulunya tak ada, itu makhluk. Benda baru ni makhluk. Ada pun Tuhan ni qadim, maknanya tidak ada mula bagi ada dia. Tidak bermula dengan tak ada. Jadi, kena kemah pegangan ni supaya kita ni tidak gelicir, tidak gelecah, tidak menjadi KKP. Lah gitu. Dan yang mutlak mengetahui tentang mutlaknya. Di segi tahu tu, dia tahulah dia mutlak tu. Mutlak ni mana tidak, bukanlah terhak, dia bukanlah tidak terhak. Lah gitu. Titik air yang mengalir ke lautan mengetahui tentang titiknya
dan juga tentang lautannya. Pengetahuan yang satu tidak bercampur dengan yang lain. Ia tahu tentang kecilnya kawasannya dan tentang tidak hingganya kawasan dia tu tidak ada batasannya, tidak ada batas bagi berlaku benda tu. Dan apabila zat dan ilmu bersatu, maka tidak ada yang meliputi dan yang diliputi. Jadi jika sekiranya ilmu tu tidak nyata dah. Dia nyata dalam zat dah, maknanya tenggelam dalam zat dah, maka tidak adalah yang meliputi dan yang diliputi. Hanya kita boleh kata araftu rabbi bi rabbi. Ya kenal Tuhan tu Tuhan. Yang dikenal pun dia, yang mengenal pun dia. Jadi tak bolehlah kita nak beza dah. Jadi lagu tu kita boleh kata aja, yang mengenal pun dia, yang dikenal pun dia. Yang meliputi pun dia, yang diliputi pun dia. Meliputi yang diertikan sebagai yang lain. Di sini zat dan sifat adalah satu. Maksudnya zat dengan sifat ni dia kamil mukamil, walaupun zat tu suku, sifat tu suku, tapi hak nyata tu adalah sifat. Tetapi sifat ni mesti melazimi di zat. Ni hak kena faham benar-benar sebab tu kita kata zat, hak ni lah berlaku kepada pengamal-pengamal ilmu sesat ni, yang mana dia kata dah dia Tuhan, semaya awak berapa. Tuhan dia kata tu zat. Lepas tu semaya tu dia suka zat dah, sebab tu dia tak semaya. Tetapi ya kita ni sebab apa semaya? Sebab Tuhan suruh, sebab yang kita ni nyata di kita ni Muhammad. Manusia serupa Muhammad. Maka Tuhan nyata ke Muhammad ni semaya puasa, maka kita semaya puasa lah kita, sebab kita ni nyata Muhammad. Bapa nyata Muhammad, makan, minum, tidur, duduk, bini beranak tu Muhammad lah. Kalau kita tidak bini beranak, tidak tina jatuh kok, mereka. Kalau gitu. Jadi kita ni, kelas kita ni, kelas manusia, kelas insan, maka kita kena tunggu insan yang terpilih, iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi, khususnya kita ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kena turut lah. Kita kena amal lah apa yang Nabi kita suruh kita buat, dan Nabi kita suruh kita buat tu semata-mata daripada Allah. Bukan daripada pendapat dia, bukan daripada rasa dia, bukan daripada kalu-kalu daripada dia. Tak. Semua daripada Allah. Tidak ada perkataan, perbuatan dia Nabi, semuanya wahyu. Tetapi tidaklah wahyu tu ada setiap masa orang tolak. Tak begitu. Sebab kita royak budak sekolah 10 kali dia oleh orang tolak. Tuhan dengan Rasul tidak begitu. Tuhan royak sekali, Rasul tu boleh ingat sama-sama. Lah gitu. Tetapi hak Nabi buat tu daripada wahyu lah. Tak langgar sikit abu hak Tuhan royak. Walaupun hak 900 tahun lepas. Supaya Nabi Nuh. 900 tahun lepas pun dia boleh royak ingat. Tak kita 3 tahun, 2 tahun tak ingat dah. Kalau hak demo ingat tu muncul lah. Banyak dah kita tak ingatnya. Kalau kita. Tetapi bagi Nabi dan Rasul ni dia boleh ingat benda tu. Keistimewaan dia lah sebagai Rasul, sebab dia tu model bagi kita. Nombor 16. Biasa boleh dah kita soal jawab sekilas supaya kita faham. Jadi nombor 15 tu boleh. InsyaAllah nombor 16 tu kita bicara hari lain pula lah.